Okey, soalan 10, soalan yang terakhir ya. Raja 10 menunjukkan sebuah reaktor nuklear ringkas. So, kita dapat lihatlah kawasan di mana kita ada proses pembelahan nukleus tu sendiri berlaku. Dekat mana kawasan dia? Okey, saya tunjukkanlah. Okey, dekat sini kawasan di mana berlakunya pembelahan nukleus. Kemudian menghasilkan steam yang panas. Haba yang panas tadi di-carry kat sini menghasilkan steam yang panas, memusingkan turbin, generate electricity, hantar melalui national grid. Kemudian turbin yang panas bila dia dah habis tenaga dia akan sejuk, cool down, dia hantar balik ke condenser ni. Proses tu akan berulang lah. So maklumat lanjut boleh buka buku teks kamu muka surat 216, dekat situ dia akan ceritalah. Gambar rajah pun berwarna kan. Okey, so kita lihat soalan dekat sini. Pembelahan nukleus yang berlaku di dalam reaktor nuklear menghasilkan tenaga nuklear. So, apakah maksud pembelahan nukleus? So, again, type of question jenis mengingati, kamu kena tahulah pembelahan nukleus. Rasanya tahun lepas ataupun tahun ini, tahun lepas ataupun 2 tahun lepas keluar dalam SPM tentang apa itu maksud, dia minta maksud pembelahan nukleus. So basically pembelahan nukleus ni adalah keyword dia adalah nukleus yang berat. Okey, nukleus berat membelah menjadi dua menjadi dua atau lebih nukleus yang ringan. Yang lebih nukleus yang ringan. Tapi takkan dia saja-saja je kan nak jadi berat jadi ringan, mesti ada something else. Dengan membebaskan tenaga yang banyak. So dengan membebaskan tenaga yang banyak. So keyword dia ada 3 dekat situ. Pertama, nukleus berat. Kemudian 2 atau lebih nukleus yang ringan. Kemudian membebaskan tenaga yang banyak. Itulah antara keyword kena tahu. Okay, B. Anda dikehendaki untuk memberi beberapa cadangan mereka bentuk. So, kali ni soalan ni masuk level yang paling tinggi lah. Jenis kategori soalan yang boleh diberikan kepada student, iaitu selain mula-mula tadi kita lihat mengingati, kemudian memahami, kemudian menganalisis. Ada 2 jenis analisis, kualitatif ataupun kuantitatif. Itu 3 perkara tadi kategori aras rendah. Sekarang kita masuk 3 yang seterusnya. Kita ada menganalisis. Hasil analisis kita kena buat penilaian, nak pilih produk apa yang kita jawab soalan sebelum ini. Dan last sekali kita nak design berdasarkan apa yang kita nak. Okay, dalam kes ni kita nak apa? Anda dikehendaki untuk memberi beberapa cadangan. So you have to come up with your own suggestion untuk mereka sebuah reaktor nuklear yang lebih cekap berdasarkan beberapa aspek. Tajuk nuklear ni adalah tajuk yang senang nak score sebab dia tak boleh lari jauh daripada fakta dia. Just tahu fakta dan insyaAllah kamu boleh jawab. So, kita nak guna root bahan api apa, kita nak guna moderator apa, ketebalan dinding yang macam mana. Semua ni lah fakta yang tak boleh lari jauh lah. Once you dah faham semua benda dalam tajuk nuklear ni, senang je nak jawab. Ini adalah boleh katakan free marks lah. Root bahan api uranium, moderator grafit, root pengawal tak ada dalam ni, tak ada root pengawal kan. Root pengawal guna boron. Ketebalan dinding kita nak tebal, sama ada guna plumbum ataupun guna konkrit yang tebal. Dekat Malaysia, Agensi Nuklear Malaysia, cikgu pernah pergi hari dulu, ada satu dinding tu tebal dia almost 2 meter. Dalam tu ada cesium ke cobalt 60, I'm not sure, dah lupa dah
cikgu dia beri peluang untuk buka pintu tu, dia tak buka macam pintu rumah tu, tarik macam tu, dia kena pusing macam dalam kapal selam cerita lama-lama, dia pusing grrrr, so pintu tu kebuka. Memang tebal 2 meter lebih untuk menghalang sinar radiasi tu, dan dia bukan letak kat dinding tu, dia sumber radiasi tu pun ditanam dalam tanah lagi, dan dikelilingi dengan konkrit yang tebal. Tak digunakan plumbum sebab kos terlalu tinggi lah kalau kita guna plumbum. So berbalik kepada soalan, jenis pengubah suaian apa yang kita nak buat. Kalau rod bahan api, kita nak guna apa? Kita nak guna rod bahan api. Okay, rod bahan api kita akan pilih, selalunya kita akan pilih uranium 235. 235. Kerana apa? Sebab uranium 235 ni mudah mengalami pembelahan nukleus. Pembelahan nukleus bila kita hentam dengan dibedil, kita bedil dia, kita dibilih bila dibedil dengan neutron. So sorry lah, tulisan tu dah lawa, dah terlampau lawa sangat kat situ. Ataupun satu lagi reason ni, kita boleh letak dia punya separuh hayat dia. Separuh hayat adalah agak panjang lah untuk dia tamat. Macam cobalt 60 ke cesium tu tak lama yang ada dekat agensi nuklear Malaysia, around 5 years if I'm not mistaken, 5 or 2 years, salah satu terbalik kot. Okay, kemudian kita nak guna moderator. Moderator ni apa function dia sebenarnya, cikgu? Selalu student confuse moderator dengan rod pengawal. So analogi mudah cikgu boleh kongsi dekat sini. Rod pengawal ni adalah tugas dia macam security kita kat sekolah tu. Dia akan menghalang lebih banyak orang luar masuk, ataupun siapa-siapa yang kat luar nak masuk, dia akan halang. So dalam reaktor nuklear, rod pengawal ni dia nak halang neutron from impacting ataupun menghentam nukleus uranium 235. So rod pengawal tugas dia nak menghalang neutron daripada menghentam ni, supaya dapat kita kurangkan kadar rantai change reaction tu dengan macam mana dia nak halang ni, dengan menyerap. Dia serap semua neutron tadi. Moderator pula tugas dia apa? Okay, moderator ni mesti kamu pun dah tahu kan, moderator majlis. So kalau dalam sebuah majlis ada 3 panelis, panel 1, panel 2, panel 3. Kalau ketemu tiga-tiga nak bercakap serentak, kita sebagai audience tak akan dapat point dia. So tugas moderator ni is to slow down each panelist. Ada tu. Okay, hold on a minute. Panel pertama dulu cakap, panel kedua dulu cakap. So dalam kes kita reaktor nuklear ni, moderator tugas dia nak proses change reaction tu berlaku. Neutron ni terlalu laju. So in order to make sure that proses pembelahan nukleus ni berjalan lagi, we need to slow it down dengan cara kita menggunakan moderator. Moderator selalunya digunakan grafit. Grafit ni as a moderator, dia akan slow down the neutron. Kalau neutron tu terlampau laju, susah nak berlaku next change reaction. So kita pun slowkan down. So tugas moderator adalah untuk slow down. So moderator nak buat guna apa? Moderator most likely kita akan guna grafit. Okay, kamu boleh rujuk lah muka surat 216 yang cikgu bagi tahu tadi. Tugas dia bukan menyerap. Yang menyerap adalah rod pengawal. Tugas dia memperlahankan. Okay, memperlahankan neutron supaya boleh berlaku lagi change reaction tu. Okay. Kemudian ketebalan dinding. Kita nak dinding yang tebal untuk menghalang radiasi seperti sinar gamma dari terlepas lah. Ketebalan dinding, kita nak dinding yang tebal.
So moderator grafik urut bahan api macam tu. Ketebalan dinding tebal. Okey, so kenapa kita nak ni? Kita nak menghalang kalau berlaku kebocoran. Kita tak nak berlaku kebocoran, menghalang kebocoran radiasi ataupun sinar radiasi lah. In case berlaku ataupun yang benda-benda kita tak nak, sinaran radioaktif. Maka tamatlah kita punya perbincangan untuk kali ini. Okey, semoga apa yang cikgu kongsikan ini bermanfaat untuk semua. Kalau ada salah dan silap, tolong komen dan bagi tahu, cikgu akan betulkan. Cikgu pun manusia biasa. Okey, itu saja. Sekian. Assalamualaikum dan salam sejahtera.